Suratul Maidah muka surat 119 ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiquna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Alhamdulillah, hadirin hadirat sambungnya. Ayat 29 ni jumlah mu'taridah. Allah Ta'ala mencela. Selepas kritik ulama Yahudi, bagaimana sikap mereka dengan Taurat, bagaimana sikap mereka dengan Nabi mereka, dan Allah SWT tarhib mereka semua. Kalulah ahlul kitab, tarhib mereka dia bagi tahu pada kita umat Nabi yang baca Quran. Allah Ta'ala bagi tahu, kalulah ahlul kitab, benar-benar beriman, benar-benar ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesilapan yang mereka buat dulu, Allah Ta'ala boleh maafkan. Bahkan kalau mereka bimbang dengan rezeki, kalau mereka ikut Taurat, ikut Injil, ikut apa yang Allah Ta'ala wahyukan, Allah Ta'ala janjikan kemurahan rezeki, dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki. Tapi oleh kerana kebanyakan mereka ni, amalan mereka kebanyakannya buruk belaka. Jadi ayat terakhir yang kita baca tu, kritikan yang paling syadid lah. Wahai ahlul kitab, kamu tidak ada nilai di syah, sehingga kamu tegak apa yang ada dalam Taurat. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu ulama-ulama mereka, bila turun ayat Quran, bila dibaca pada mereka, makin turun ayat Quran, makin banyak ayat Quran diberitahu kepada mereka, makin bertambah kekufuran dan kedegilan mereka. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi, orang lagu ni kamu tak perlu sedih, kamu tak perlu fikir lagi. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu supaya umat ni, supaya umat Nabi ni, umat akhir zaman tak kena penyakit seperti mana Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala buat kenyataan. Ni kali keberapa dah ni? Baqarah sekali, ni kali kedua dalam surah. Allah Ta'ala buat kenyataan apa ni? Allah Ta'ala tidak pandai zahir. Zahirnya Nabi ucap hadis kan, hadis daripada Muawiyah, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Daripada ayat ni, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala tak pandai jenama. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang Islam ke, wal ladzina hadu, orang Yahudi ke,
wasabiun. Orang sabiun ke khilaf ulama sabiun. Kita tak detail. Sabiun ini biasa tuduhan daripada orang Mekah kepada mana-mana orang yang mana tidak ikut sembah berhala. Dan mereka dah ikut apa dia? Dakwah ikut Nabi Ibrahim. Maka mereka gelar sabi. Gelar untuk burukkan. Dan untuk jauhkan orang Mekah daripada ikut orang lagu ni. Jadi sebelum Nabi sudah ada dah. Lupa nama seorang bukan sahabat Nabi, tapi dia dengan Nabi. Nabi bagi tahu dia diutuskan di akhirat nanti yub'asu ummatan wahdahu. Dia akan bangkit di akhirat seorang diri. Dia dengan zaman Nabi muda. Dia tak sembah berhala. Tapi dia tahu apa yang Quraisy buat dan orang Mekah buat salah belakang. Ini bukan ajaran Nabi Ibrahim, dia kata. Ini bukan ajaran Nabi Ismail. Dia pernah duduk dengan Nabi, orang Quraisy mari atas sembelih berhala kan. Dia kata pada Nabi, wahai Muhammad jangan makan, ni tak halal. Masa tu Nabi tak jadi Nabi lagi. Jadi Quraisy tuduh dia ni sabik. Itu sebahagian pendapat lah. Ma'ruf dalam kitab tafsir kan. Ada kata majusi. Ada kata kesal daripada Nabi Idris alaihissalam. Ada sekumpulan. Jadi macam-macam pendapat. Tapi zahirnya sabik ni satu gelaran yang mana dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bercanggah dengan amalan-amalan orang Mekah pada zaman Nabi diutuskan. Jadi kalau di sini kat dia ni mana Nabi Ibrahim lah, ikut Nabi Ibrahim kau. Jadi Allah Taala tak pandai. Begitu juga Nasara, Kristian, dakwah ikut Nabi Isa. Dari sudut dakwah ni, Islam bukan agama dakwah. Islam agama dia bukti, iman dan amal. Jadi Allah Taala kata sesungguhnya Islam ke Yahudi ke ikut Nabi Ibrahim ke ikut Nabi Isa ke, semua itu tak ada nilai di sisi Allah semua. Dari sudut dakwah Kalau Allah Taala pandai kepada man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salih. Siapa dia benar-benar beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat dan melakukan amal saleh ni. Ini kan dakwah Islam pun Islam betul semaya tak jadi, tak ada makna. Dan Yahudi kena penyakit tu penyakit baru kita betul. Amal dia tak tahu mana. Jadi Allah Taala mulai ni supaya umat ni jangan jadi begini. Jadi setiap orang kena tengok iman dia bagaimana, amal dia bagaimana. Iman dia pada Allah, bergantung dia pada Allah sungguh ke? Lepas tu amal dia taslim pada Allah atau tidak tu ya. Iman dia tu bergantung dengan dia ni benar-benar pada Allah, dan amal dia ni betul-betul taslim pada Allah tidak. Tengok. Kalau iman dia dan amal dia betul-betul bergantung pada Allah SWT, maka fala khaufun alaihim. Dia tak perlu takut lagi balik akhirat. Dia tak perlu bersedih lagi. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan di akhirat. Sebab apa dia akan diberi syurga. Kemudian sama semula tentang ahlul kitab Yahudi. Laqad akhadna, Allah Taala, sesungguhnya kami telah buat perjanjian dengan Bani Israel sebelum ni, dan kami telah utuskan kepada mereka ramai rasul-rasul. Tapi setiap kali datang pada mereka rasul dengan bawa apa yang mereka tidak suka, bercanggah dengan hawa mereka. Tengok Allah bagi tahu. Fariqan kadzabu, sebahagian mereka dustakan, sebahagian mereka bunuh. Ni kat Bani Israel. Dan mereka menyangka, tengok Allah Taala sama, hasibu alla tak. Mereka menyangka dengan mereka tidak ikut rasul, dengan mereka mendusta rasul, dengan mereka bunuh rasul, mereka menyangka apa? Allah takuna fitnah, bahawa Allah SWT tidak akan datang bala. Fitnah sini bala. Allah Taala tidak akan datang bala. Dan Allah Taala tidak akan azab mereka. Sebab apa? Sebab buat ni kerana apa? Kerana kita ni anak cucu Nabi, dia dipusing oleh ulama-ulama suk mereka kan. Lalu fa'amu wa sammu, lalu mereka telah jadi buta, dia tuli. Buta tuli ni tak nampak akhirat, tak nampak kebenaran. Kemudian lepas tu Allah Taala bagi tahu, kami hantar rasul lagi, kemudian sebahagian mereka bertaubat, summa taballahu alaihim. Begitulah seterusnya Allah Taala bagi tahu. Summa amu wa sammu, kemudian Allah Taala bagi tahu. Ini khulasah kesimpulan Allah Taala bagi tahu pada kita sikap Bani Israel dengan
Rasul mereka sikap Bani Israel dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas tu bila hantar Rasul mereka derhaka pula. Mereka tidak ikut pula. Katsirum minhum. Kebanyakan mereka begitu Allah. Dan wallahu basirun bima ya'malun. Allah Taala tentang apa yang mereka buat, Allah Taala jelas belakang. Kemudian kritik Nasara pula, Kristian pula. Laqad kafara alladziina qalu, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berdakwa bahawa Allah itu Al-Masih ibnu Maryam. Allah itu adalah Nabi Isa, jelma di atas muka bumi ini. Macam-macam lah, tapi ini hakikat dia. Bahasa tu tak kira lah, tapi hakikat dia begitu. Tak. Mana benda ni lama dah, tapi sekarang ni kita, dalam kita, orang Islam kita sekarang ni. Tak. Dakwah gitu. Nabi SAW ni kan jemaah Allah, bayangin Allah di bumi. Sampai tahap lagu tu dia punya taksub. Dia qadhiyah ke qadhiyah Nur Muhammad lah, ambil daripada orang lain. Asal ajar Nur Muhammad. Dah. Hadis tu sendiri dah karut dah, hadis palsu dah. Hadis. Tapi dia memulai itu semua hadis, walaupun dia kata ijma' ahli tasawuf semua tu tak ada. Mana ada ijma' ahli tasawuf masyhur di Maghribi, Syekh Al-Ghumari, Abdullah Al-Ghumari. Tokoh tasawuf. Mati lama dah. Dia waktu tulis kitab, satu kitab khusus. Dia bagi tahu hadis itu palsu. Dia sih. Ulama tasawuf tu dia pakar bagi hadis, dia pakar juga bagi fiqh. Dia tulis kitab risalah dia. Hadis katakan mula-mula kejadian ada Nur Muhammad tu palsu. Dan hadis tidak betul. Dia salah seorang tokoh tasawuf di Indonesia pun gitu juga. Dia bagi tahu hadis tu palsu. Palsu. Tapi orang tak ngaji itulah dakwahnya dia. Sebab apa bercanggah dengan hadis sahih dengan Nabi Allah Taala, Nabi sudah bagi tahu kan. Tapi punca dia situlah, punca dia kerana terlampau agung Nabi dah. Bahawa kejadian Nabi tak serupa orang lain. Makanya nak akak Nabi ni mula-mula kejadian macam-macam. Dia sebenarnya asalnya situ. Asalnya kerana apa? Nak puja Nabi. Yang mana Nabi telah larang dah. Nabi sudah bagi tahu dah, la tatra'uni kama yatra'un nasara Isa bin Maryam. Nabi kata, jangan kamu puja aku seperti mana orang Nasara puja Isa bin Maryam. Jangan puja. Nabi bukan itu. Nabi suruh dia ikut. Allah Taala suruh kita ikut Nabi. Bukan puja Nabi. Selawat ni bukan puja Nabi. Selawat tak ada kaitan langsung. Selawat ni kita minta dengan Allah supaya bagi rahmat pada Nabi. Dan selawat ni kita mahu nak. Sebab tu Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, selawatlah kepada Nabi. Dan selawat kepada dia rahmat dan kedudukan tinggi. Seperti mana Nabi bagi tahu, bila kita selawat pada dia, Allah telah selawat pada kita. Mana pada kita. Dan Nabi beritahu kan, sah pertama, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah SWT daripada malaikat berselawat kepada orang yang sah pertama. Sesungguhnya Allah SWT daripada malaikat berselawat kepada orang yang menyambung kisah, orang yang tak putus sah. Allah dia selawat. Hadis-hadis kan tak? Jadi dia bukan puja, bukan puja orang sah pertama. Tak puja, selawat. Jadi ini maksud sebenar selawat. Tapi kalau tidak bendung gini jadi apa peringkat jadi lagu ni. Tapi Allah Taala kata kafir lah orang yang mana dakwah bahawa Nabi Isa itu Allah itu Nabi Isa. Wa qala al-Masih ya bani. Sudah kita tengok ni Allah Taala ambil sejarah kan. Berkata Nabi Isa sebenarnya apa dia ajaran Nabi Isa? Ya bani Israil, wahai bani Israil, ubudullah. Semuanya hanya Allah. Siapa dia Allah ni? Rabbi wa rabbakum. Allah lah Tuhan aku, Allah lah Tuhan kamu. Innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya siapa dia syirik dengan Allah, maka Allah telah haram kepada dia neraka. Allah SWT haram pada dia syurga. Innahu, sesungguhnya siapa dia syirik dengan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah. Allah telah haramkan untuknya syurga, dan tempat tinggal dia neraka. Ada wa lil zalimi namin ansar. Tidak ada bagi orang zalim sebarang penolong. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithah. Sesungguhnya Allah telah kafirlah orang yang mendakwa bahawa Allah itu tiga dalam satu. Trinity. Thalithu thalathah. Tiga, satu dalam tiga. Tiga dalam satu, dalam tiga tu. Thalithu thalatha. Tiga dalam satu. Wa ma min ilahin illa. Sebenarnya Allah Taala bagi tahu tidak ada ilah selain daripada dia, tidak ada tempat bergantung melainkan dia. Wa illam yantahu, sekiranya mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka dakwa tu, la yamassanna alladziina kafaru, pasti akan kena orang kafir tu di kalangan mereka ni azabun ani, azab yang pedih. Afala yatubuna ila Allah. Allah nak bagi tahu kenapa mereka tidak mau kembali pada Allah dan minta ampun daripada Allah. Sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tak boleh
Tak boleh nak tarik berik ni. Sebab fatwa salah dah. Sebab rombongan pada hari mari jumpa Nabi kan tak? Akhir tu. Hidup Nabi kan? Dari surah Al-Imran. Jadi tahu dah Nabi ni benar, tahu dah ajaran mereka salah, tapi nak tarik semula tu susah. Ulama-ulama mereka payah tak? Balik gitu, balik sahaja gitu. Sedaya tahu Nabi tu. Sebab apa? Sebab nak tarik tu kan ada gaji dia. Gaji tepeti ni 20,000 gaji ni. Kan tu ya. Sampai tu. Tak nak ayat. Dan mereka tahu dah Nabi ni benar, Quran ni benar, ajaran mereka salah, tapi sudah oleh kerana masyarakat semua terima lagu tu, raja terima lagu tu, mereka tak boleh. Kalau mereka tarik, mereka kena korbankan. Tak boleh balik semula tanah air. Tak kedudukan kena korban. Ini pengorbanan. Tapi Allah Taala telah cerita kepada kita, sejarah telah cerita kepada kita, tak, supaya kita dapat ambil iktibar umat ni. Untung sebenarnya. Tapi kalau tak ambil iktibar juga bukan benar. Tak royak dah. Jangan jalan kata masuk lubang tu. Berapa orang dah masuk. Kita pergi kat tu juga, masuk lubang juga kita. Ugi kita. Kita sambung sebenarnya. Subhanakallahumma wa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan muka surat 120 ayat 75. Masih lagi berkenaan dengan Nasara. Ulama-ulama Nasara Allah Taala kritik. Nak Kristian pun di kalangan Bani Israel juga. Bani Israel ini dua, Yahudi dan Nasara. Dua-dua tu Bani Israel. Cuma ayat 71 Allah Taala bagi tahu Bani Yahudi ni, ulama-ulama mereka Allah Taala bagi tahu telah buat perjanjian untuk taat pada Allah, untuk ikut kitab Taurat. Dan Allah Taala bagi tahu kami telah hantar begitu ramai rasul-rasul. Tapi setiap kali rasul mari tak bawa ajaran yang mana bercanggah dengan hawa mereka, dengan nafsu mereka, maka sebahagian mereka bunuh, sebahagian mereka dusta. Dan Allah Taala bagi tahu pelanggaran mereka tu mereka tak ada rasa gapo. Tak, wa hasibu an la takuna fitnah. Mereka menyangka hasibu ni mana pada perkiraan mereka hisab, ya, ilmu hisab, mana pada perkiraan mereka congok-congok tak ada. Tak, dengan langgar perintah Allah, dengan bunuh para nabi, dengan bunuh para rasul ni, mereka masih lagi duk kira-kira Allah Taala tidak akan datangkan bala, tidak datangkan. Sedangkan Allah Taala bagi tahu sebelum ni, tak, kerana pelanggaran mereka perintah Allah, maka Allah SWT kata wa alqaina bainahum, kami pelaga sesama mereka. Untuk Yahudi, untuk Nasara, kami timbulkan permusuhan sama mereka. Jadi hakikatnya begitu. Tapi manusia ni qanun Allah SWT. Dia sesat, dia tak rasa gapo-gapo. Tak, maknanya nak sesat ni, rasa sesat tu memang tak rasa. Tak. Seperti mana Bani Israel Yahudi ni. Allah Taala bagi tahu kepada kita. Ini sambungan Nasaran. Mal Masih Ibnu Maryam illa, tidaklah Masih Ibnu Maryam, gelaran Nabi Isa Al-Masih, melainkan seorang rasul, seperti mana rasul-rasul yang diutuskan sebelum baginda, sebelum Nabi Isa. Dan wa ummuhu siddiqah, dan mak dia pula seorang wanita yang benar, yang jujur, yang sangat jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah beritahu. Kana yakulani ta'am, mereka berdua ni jenis makan. Tengok sebut makan. Bila Allah Taala nak tunjukkan kelemahan. Sebab tu makan ni, makanan itu sendiri tanda alamat kelemahan manusia. Alahai dengan makan. Kerana ayat kuna mereka berdua ni, mak Nabi Isa, Nabi Isa sendiri ni, jadi kena makan. Adapun Allah yut'im wa la yut'am, dia bagi tahu. Dia bagi makan, dia tidak berhajat pada makannya. Ni Allah. Situ kita tak nak faedah. Apakah ayat kursi? Apatah lagi ayat kursi? La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Ngatuk pun tak setuh, saka tidur. Tak, Allah. Dia yang terbih belakang. Ya Allah. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatilah bagaimana kami jelaskan kepada mereka ayat-ayat kami. Sumandur anna. Kemudian kamu perhati bagaimana mereka boleh dipaling. Bukti dengan begitu jelas sekali. Tak. Ayat sebelum ni kan surah yang sama kan, Allah Taala bagi tahu kata pada mereka untuk sembah Nabi Isa ni.
Siapa boleh halang Allah kalau Allah Taala nak binasakan Nabi Isa? Siapa boleh halang Allah? Tak. Siapa dia boleh halang Allah kalau Allah Taala nak binasakan, nak hancurkan Nabi Isa dengan Nabi Isa? Bahkan siapa di atas muka bumi ini boleh halang? Tak ada orang boleh halang. Allah Taala bagi tahu. Sini Allah Taala bagi tahu Nabi Isa dengan mak dia jenis makan. Qul ata'buduna min dunillah. Tanya mereka, wahai Muhammad, ata'buduna min, adakah kamu nak sembah selain daripada Allah? Kalau kamu sembah selain daripada Allah tu ma yamliku lakum darwan, tidak memiliki untuk bagi mudarat pada kamu. Tidak memiliki untuk bagi mudarat pada kamu, dan juga tidak memiliki untuk bagi manfaat pada kamu selain daripada Allah. Ni hakikat dia. Tak. Wallahu wasami, dia Allah ni huwas samiul alim, dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Qul ya ahlal kitab, kemudian tuju lagi pada ulama-ulama Nasara, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampau dalam agama kamu tanpa kebenaran. Melampau dari mana? Reka, amalan-amalan. Tak. Ajaran-ajaran itu reka. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Jangan kamu ikut hawa-hawa kaum yang telah sesat sebelum kamu, tok lebah kamu, min qabl. Wa adallu katsiran wa dallu an sawa. Mereka telah sesatkan kamu kan. Dan wa dallu an sawa. Dan mereka semua telah sesat daripada jalan yang lurus. Sekarang ini Nabi SAW ada bersama kamu ketika mana surah ni diturunkan. Patut balik semula. Kemudian Allah Taala cerita punca kesesatan Bani Israel, Yahudi dan Nasara ni, punca dia ni, lu'inal ladzina kafaru min bani. Orang kafir di kalangan Bani Israel ini telah dilaknat di atas lidah Nabi Daud, di atas lidah Nabi Isa AS. Bahawa kerana mereka sentiasa derhaka, dia kerana mereka sentiasa melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya bagi itu. Puncanya kerana mulut derhaka, kemudian tidak tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian langgar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-lama biasa mula buat ibadat dulu. Tak seperti mana kronologi kita bagi tahu, tak semaya dulu. Tak, lepas tu minum arak, lepas tu berzina, lepas tu makan sumber haram, tak peduli dah. Tak. Lepas tu baru kata orang, lepas tu baru bunuh orang jahat, lepas tu baru bunuh orang soleh. Dia gitu. Manusia. Dia semua ni apa jadi lagu tu? Kanu la yatanahawna am, kerana mereka tidak mencegah, tidak saling mencegah daripada perkara mungkar yang mereka buat. Ni punca dia. Orang tak semaya dia. Tak, dia. Anak tak semaya dia. Tak, keluarga tak semaya, adik-beradik tak semaya dia. Ni bahaya. Bahaya. Kita semaya lagi. Pas kita pula mati dah, tak ada orang tegur belakang. Oh, bahaya. Dia kronologi dia gitu. Tapi punca dia ke apa? Punca dia Allah Taala bagi tahu. Kok kita nak cerita ni, Bani Israel sesat ni, Yahudi sesat, Nasara sesat, langgar perintah Allah Taala tu, punca dia ke apa? Punca kerana tinggal ni. Tinggal amal ma'ruf nahi munkar ni. Tidak ada di tempat tu orang yang mana tegakkan, tegur orang, ajak orang. Bila amal ni, amal ma'ruf nahi munkar ni ditinggalkan, maka ini pun manusia sesat. Orang yang derhaka, yang langgar perintah Allah Taala, selesa, tak ada orang tegur. Tak ada orang tegur. Tapi dia tak bunuh lah, dia punah generasi lepas tu. Ni Allah Taala bagi tahu bermula kesesatan Bani Israel begini. Nabi baca dalam hadis kan tak? Begini kesesatan dia. Dia punca dia kan makanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang mereka buat ni, ulama-ulama mereka khususnya, dia orang soleh mereka ni. Sungguh buruk kan. Sebenarnya kerana kita kalau kita nak faham kalau keluarga kita kan tak, kita tak suruh anak kita ngaji, kita gapo kan. Tak, kita duk cara kita juga molek. Tak jumpa orang belajar makan. Tapi anak kita ni perbuatan yang sangat buruk, tapi kita faham hebat tu. Orang faham lagi. Tapi hakikat sama. Hayam. Lama-lama anak punah kita jadi heran. Apa anak saya jadi lagu ni? Kita bagi tanya tak email. Tak ada air tawar tak email. Tak. Dah kita dah anak tak sekolah, anak tak gapo, tak cara. Main telefon, pas besar sikit boleh motor, main motor pergi kursi roda. Tak. Lepas tu kat mula kena pergi kuda, kena gapo dah. Mula mari jabatan email, tak faham. Saya duk pergi makan duk. Atau kita marah, mu ni buat apa jadi pengalaman ni? Aku duk pergi makan gini-gini. Tengok. Siapa dia salah? Salah ya dia. Salah keluarga. Salah orang soleh.
Allah Ta'ala bagi. Tara katsirun minhum, Allah Ta'ala bagi tahu. Ini balik semula. Ni Allah Ta'ala bagi tahu punca buat apa supaya orang baca Quran kan tak? Ambil iktibar buat apa ni? Umat ni boleh sesat ini. Nabi Isa aja sembahlah Tuhan aku, Tuhan kamu Allah, sembahlah Allah. Apa jadi sembah selain daripada Allah? Apa boleh jadi lagu ni? Apa makna ditinggal? Sekian lama. Sekian lama. Kita dah tengok natijah, tak tengok sebab. Baca tengok sebab. Sini Allah Taala bagi tahu lagi. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhi, kamu lihat banyaknya di kalangan mereka. Banyaknya di kalangan mereka Yahudi dan Nasara. Yatawallawna alladhina kafaru, mereka walak pada orang kafir. Tengok bahasa gini. Maknanya Allah Taala kritik bila sebut kesesatan ni walak pada orang kafir berkali-kali ni, maknanya tak leh lah. Tak leh lah walak pada orang kafir ni. Yahudi dulu pun. Lah ni orang ketika mana surah itu kan dikritik sahabat, sebahagian sahabat walak pada Yahudi Nasara orang kafir. Ni Allah Taala bagi tahu Yahudi dulu sesat dulu. Baru mereka boleh sesat. Kalau kata zaman Nabi Isa jadi nabi kan, Nabi Isa ni ditetap oleh siapa dia? Oleh Yahudi ni dia nak bunuh Nabi Isa ni, dia walak pada orang kafir pada kerajaan pada masa tu. Sebab Yahudi ni bukan agama. Dia bukan ajak orang jadi Yahudi, tak. Dia agama bangsa Bani Israel. Dia bukan semua ajak orang semua jadi, ya. Dia tak ada. Jadi Allah Taala bagi tengok, tara katsiran, kamu lihat ramai di kalangan mereka ni, dia jadi sesat ni apa? Yatawallawna alladhina, mereka ni dokong walak pada orang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, sungguh buruk apa yang telah mereka buat untuk diri mereka sendiri. An sakhitallahu alaihim, gapo dia? Kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada mereka, dia azab kepada mereka dan mereka kekal dalam itu. Walau kanu yu'minuna billah, tengok ni, walau kanu, kalulah mereka benar-benar beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka, pada Nabi ni. Mattakhaduhum awliya, nasib mereka tidak akan ambil orang kafir itu jadi teman. Walakinna katsiran minhum fasiqun, tapi kebanyakan mereka ni fasik. Ni Yahudi zaman Nabi ni, walau kanu minhum, kalulah Allah Taala bagi tahu dia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi yang diutuskan ni, apa yang dituju pada Nabi Quran ni, nasib mereka tidak akan jadi ke orang kafir mana ni? Orang kafir Quraisy, kafir Mekah ni. Mattakhaduhum awliya. Maknanya ayat atas tu pun sebenarnya Allah Taala bagi tahu pada kita ni, Yahudi zaman Nabi juga, mana mereka walak pada kafir Mekah yang perang dengan Nabi tu. Allah Taala tegur para sahabat jangan walak pada mereka. Dan mereka pula walak pada orang kafir juga. Walak pada orang kafir. Dari walak pada orang kafir ni memang tak boleh. Maknanya Allah Taala bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tara katsirun, ayat 80. Kamu lihat banyakkan mereka ni, yatawallawna alladhina kafaru, mereka walak pada orang kafir. Orang kafir mana? Kafir Mekah. Mana sifat orang yang mana sesat daripada dulu sama ya. Pada zaman Nabi Isa dulu walak pada orang kafir pada zaman dia. Mana Yahudi pada zaman Nabi ni walak pada orang Mekah. Dia tahu orang Mekah ni perang dengan Nabi. Lebih sama, sungguh buruk apa yang mereka buat untuk mereka. Ini kemurkaan Allah, azab Allah. Kemudian tengok, walau kan, kalulah mereka beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi ni, dan apa yang dituju pada Nabi Quran ni, nasib mereka tidak akan ambil, tak. Orang kafir Mekah tu sebagai teman mereka. Walakinna katsiran minhum, tapi kebanyakan mereka ni fasik. La tajidanna ashaddanna, kemudian Allah Taala bagi tahu pada kita, kamu akan dapati di antara manusia yang paling kuat permusuhan dia kepada orang beriman ni, pertama sekali orang Yahudi. Allah bagi tahu, la tajid, kamu akan dapati asyaddunna, manusia yang paling kuat sekali permusuhan kepada orang beriman ni, siapa dia? Al-Yahud, orang Yahudi. Dia buat apa dia pemusuh ni? Deki tadi ayat yang kita baca sebelum ni, ayat 59. Nah, qul ya ahlal kitab hal tankimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina. Wahai ahlul kitab, kamu ni tak benci pada kami, tidak benci pada kami, melainkan kerana kami beriman dengan Allah, beriman dengan kita. Jadi Allah Taala jelas kepada kita. Dan yang kedua siapa dia? Walladzina asyraku, orang yang mana ada syirik. Orang yang mana ada syirik. Sebab tu kita boleh tengok kan, Hindu kan, benci kan? Tak, benci pada Rasul. Tak, selepas Yahudi, Hindu. Orang yang syirik dengan Allah SWT. Orang yang syirik.
Sebab setan tu lah. Sebenarnya di sebalik dia sebenarnya setan belakang. Sebab orang syirik dia tak boleh duduk dengan orang tauhid. Tak boleh. Sebab tu mana-mana golongan yang terlibat dengan syirik dia akan benci pada ahli tauhid. Kecik ahli tauhid isma'azzat qulubuhum, Allah bagi tahu. Kecik Allah saja ni. Isma'azzat ni apa dia? Tak. Apa panggil apa dia? Gertah, tak boleh dengar. Rasa benci. Orang yang ada penyakit syirik, dia tak boleh dengar. Sebab tu Allah orang paling kuat permusuhan pada orang mukmin ni siapa dia? Yahud. Yang kedua, walladzina asyraku, orang yang mana menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kamu akan dapat orang yang paling hampir sekali kasih pada orang mukmin ni siapa dia? Alladzina qalu inna nasara, orang yang mana dakwa bahawa mereka di Nasara. Bapa kita dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhban, kerana mereka ni ada qisin, ada ketua agama dan juga ruhban. Qisin ni kalau Yahudi ar-rasikhuna fil ilmi lah. Gelar ulama mereka ada ulama-ulama dan juga ruhban ahli ibadat. Qisin ni ulama yang jujur lah. Wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Tidak sombong. Kau benarlah Allah Taala cerita ni. Mereka ni Qisin dan ruhban ni, ulama mereka dia ahli ibadat yang benar-benar ikhlas. Benar-benar mereka tu ibadat pada Allah Taala, nak jadi hamba Allah. Dia ada bukti inabah tu. Ada bukti inabah tu. Orang lagu ni, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, bila mereka dengar saja apa yang diturunkan kepada Rasul, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dibaca saja, tara ayunuhum tafid minad dam, maka kamu akan lihat pada wajah mereka ni air mata mereka bergenang. Kamu akan lihat pada mata mereka ni dipenuhi dengan air mata. Sebab apa? Memang arafu min, kerana mereka tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran. Yaquluna rabbana, dan tu mereka kata rabbana amanna, wahai Tuhan kami beriman, faktubna ma'asyahid, maka masuklah kami bersama orang yang menyaksikan kebenaran. Dan bila dikatakan beriman kan, wa ma lana la nu'minu billah, kenapa kita tidak beriman dengan Allah dan apa yang dibawa pada kami dengan kebenaran ni? Sebab dia sudah tahu dah. Wanat mau an yudkhilana, mereka nak Allah Taala gambarkan, kami mahu an yudkhilana rauna, bahawa Tuhan kami masukkan kami bersama dengan orang yang soleh. Sebab tu sifat inabah ni dia berjaya, dia apa? Dia sebagai sebab jalan hidayah yang utama. Sebab tu kalau orang ada sifat ni kan, Allah Taala akan bimbing lagu mana. Inabah, sifat nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Qisin ruhban ni mana ahli ilmu yang jujur. Ahli ilmu yang jujur. Ruhban ahli ibadat yang jujur. Dan Allah Taala bagi kita mereka yang tidak takabur. Memang dia ni ikhlas sungguh di kalangan orang Kristian. Dia memang zaman kita pun kita boleh tengok ramai kan masuk Islam di kalangan padri-padri ulama-ulama Kristian. Tak benar-benar cari kebenaran kan, jumpa kan, tak ramai dah. Tak mereka tahu. Tapi tak masuk tu pergi. Memang dia jadi ulama Kristian pun tak jujur dah. Dia jadi ulama Kristian pun, jadi ahli ibadat Kristian pun tak jujur. Semua nak ambil duit orang ramai. Tak. Tapi kalau masa dia jadi ulama pun jujur, Allah Taala akan bimbing. Seperti mana orang zaman dulu, seperti mana zaman kita. Tak. Fa asabahumullahu ma qalu, Allah Taala bagi ganjaran dengan sebab apa yang mereka kata tu. Gapo dia? Jannatin tajri min tahtil anhar. Syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selama-lamanya. Itulah bala sewa yang walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang yang mana kufur dan mendustai ayat kami, perintah-perintah kami, itulah ashabul jahim, orang yang mana masuk neraka sekali dengan geran. Lepas tu kembali semula pada kita selepas sekian lama ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, la tuharrimu thayyiban, ini berkenaan dengan makanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, la tuharrimu thayyiban, jangan kamu haramkan hukuman-hukuman yang Allah halalkan untuk kamu. Wala ta'tadu, jangan kamu melampau. Innallaha la yuhibbun, Allah tidak suka yang melampau. Mana jangan kamu buat, jangan kamu pandai-pandai mengharamkan apa yang halal. Pada ta'tadu ni, yang tidak dia suruh menghalal apa yang haram, ataupun mengharamkan apa yang halal. Jangan. Sebab setan gitu, dalam kita nak takarub pada Allah Taala tanpa wahyu ke tak, setan mari dia akan berkait dengan makanan juga. Tak, makan daging ni jadi kuat nafsu. Ilham setan tak, tak sama makan daging. Tak, makan daging mula patah.
Mula patah saja patah. Lama-lama dia macam har dia. Tak, lepas tu anak murid dia pula, soleh. Tu jadi permulaan dia gitu. Permulaan dia. Ini bahaya. Tak. Dia kait dengan makannya juga. Kait dengan makannya juga. Innallaha wa kulu mimma razaqakum. Allah kata makan wa kulu mimma razaqakumullah. Makanlah apa yang Allah Taala bagi rezeki pada kamu, halal dia molek. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah. Hendaklah kamu tak beriman dengan apa yang Allah Taala perintahkan. La yu'akhidhukumullah. Sekali lagi ni ayat ni mari. Ayat berkenaan dengan apa dia? Hukum bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kali kedua ni, kali pertama dari surah Baqarah. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah Taala tidak akan hukum kamu berkenaan dengan sumpah larang, sumpah larang berkenaan dengan Allah tidak akan hukum kamu berkenaan dengan al-lagwi fi aymanikum. Berkenaan sumpah-sumpah yang kamu nak batalkan. Yang kamu nak batalkan. Apa nak batalkan? Apa nak ilghakan sumpah kamu? Ayat ni seperti mana surah Baqarah kita kata bukan masuk. Allah Taala tidak akan hukum orang yang mana bersumpah dengan tak sengaja. Tak. Bukan gitu, mana boleh. Bersumpah dengan tak sengaja sebut nama Allah, wallahi tak boleh. Jangan guna nama Allah. Surah Baqarah sudah lalu dah kan. La taj'alullaha urdatan liaymanikum. Jangan kamu guna nama Allah. Tak. Untuk nak pelaku jual beli, untuk gapo-gapo ataupun untuk jadi sebab taklif ni. Jangan guna, jangan kaitkan dengan Allah. Allah tadi ada kaitan. Sini sebenarnya sama dengan surah Baqarah juga, takkid daripada Allah SWT. Allah SWT tidak akan hukum kita berkenaan dengan sumpah yang kita batalkan kerana kita nampak benda tu molek lagi. Kita sumpah tak sebab benda ni sebenarnya buat tu molek. Tak apa. Kita sumpah tak si tolong orang ni. Tak. Ataupun bukan, kalau kita bersumpah dengan satu benda, kemudian kita dapat benda tu benda lain molek lagi. Tak, kita batal benda kita sumpah dah nama Allah, tapi sebenarnya buat benda lain molek lagi. Ataupun kita silap faham. Kita silap faham. Tak, kita bersumpah, kita silap faham dengan kita tak kecek dengan dia sebab dia gini tak, tiba-tiba tak. Kita boleh batal kan? Allah Taala tidak akan hukum sumpah-sumpah lagu ni. Allah Taala tidak akan hukum. Cuma kafarat dia Allah Taala bagi tahu. Walakin yu'akhidhu, tapi Allah Taala akan ambil kita, akan azab kita berkenaan sumpah yang mana tak ada gapo-gapo mahal. Sumpah yang mana kita buat sungguh-sungguh, sumpah tidak bercanggah dengan syariat, sumpah waktu kita kena sempurna, lagu mana kena sempurna kan. Tak. Sumpah nak macam kata tak, kalau benar bola ni nak telanjang ni. Ha tu petai tak boleh buat lagi. Tu bercanggah dah tak boleh. Tak. Tapi kalau dia bersumpah nak unggat nak lari telanjang, tu tak boleh dah buat. Kalau buat tu dosa. Tapi kalau dia bersumpah nak jalan kaki sini sampai Kuala Lumpur. Dia kena buat ni. Tak perlu buat. Tak dah apa dia buat. Sumpah lagu ni tak. Sedangkan sepatut dia sumpah lagu mana? Patut tolong orang buat. Daripada buat gitu boleh gapo dia daripada jalan sini jalan situ. Baik dia batalkan sumpah tu, tak, dia tukar buat amalan gapo? Amalan kebaikan boleh manfaat pada dia, boleh manfaat pada orang ramai. Boleh manfaat pada orang ramai. Jadi sumpah lagu tu batal tak apa. Cuma dia kembali kafarah. Kafarah. Tu sumpah lagu tu, sumpah lara dia panggil tu. Sumpah lara. Baru dia tak pening dengan hadis Nabi tu. Tak. Nabi bagi tahu ya, apa dia satu orang bersumpah dengan satu benda, kemudian dia nampak benda lain molek lagi sebenarnya. Maka dia boleh batalkan. Apa tak kalau bersumpah dengan benda yang tidak ada faedah. Sebut nama Allah pun. Allah tak ada kaitan dengan benda-benda yang tidak ada faedah. Allah sebenarnya nak bagi tahu pada ayat ni, jangan kaitkan dengan dia benda-benda lagu ni. Allah bila kaitkan nama Allah terbaik belaka. Tapi sumpah yang mana kita buat dengan nama Allah, lepas tu tidak bersyarah dengan syarat, bila kita bersumpah kita kena buat lagu-lagu mana pun. Kafarah pun tak boleh. Kafarah pun tak boleh. Kafarah tak boleh. Ya kafarah untuk ilgha ni, untuk tadi tu berkenaan dengan orang yang mana dia bersumpah nak berjalan kaki sampai kalau gini-gini. Tak ada faedah. Tak. Kalau macam dia kata kalau dia sembuh penyakit ni tak. Tak. Dia bersumpah dengan nama Allah SWT tak. Nak jamu kau nak gapo kau. Tak. Ini dia kena buat. Kalau dia ada kemampuan dia kena buat. Dia tak boleh batal dah. Dia nak batal dah. Dia bukan la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi ayman. Allah Taala tidak akan hukum kamu berkenaan sumpah lara kamu. Maknanya kita bersumpah saja sebut nama. Sebut saja tak boleh dah. Nama Allah ni. Benda tu sudah sesat dari surah Baqarah. La taj'alullaha urdatan li aymanikum. Tak, jangan guna nama Allah.
Jangan bersumpah sebut nama Allah. Dengan alasan tak boleh tak sebut kebaikan. Jangan kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia bersumpah dengan satu benda, kemudian dia dapat benda lain molek lagi, maka bila dia batalkan sumpah pertama tu, maka fa kafaratu it'am. Kafarah dia ni kena bagi makan 10 orang miskin. Sama ada sekaligus ataupun seorang-seorang pula. Nak miskin. Min awsafi ma tutimun, dengan makanan yang terbaik biasa dia bagi makan pada keluarga dia lah. Tak. Makanan yang biasa dia bagi makan pada keluarga dia. Ataupun dia bagi pakaian. Ataupun dia bebaskan hamba. Dia hamba. Itu pilihan dia. Kena ikut turut dia lah. Faman lam yajid, siapa dia tak ada semua tu, maka dia puasa 3 hari. Dalika kafaratu aymanikum. Itulah kafarah bagi sumpah-sumpah kamu bila kamu bersumpah. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah kamu. Jagalah sumpah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayat. Demikianlah Allah telah jelaskan untuk kamu, mudah-mudahan kamu jadi hamba yang bersyukur. Yang bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, ini pada kita lagi. Innamal khamru wal maisir. Ini ayat terakhir tu kan, berkenaan dengan haram agak ni. Tak, mula-mula wala taqrabus salat antum sukara. Kemudian ayat di surah Baqarah tu. Tak. Orang tanya gapo dia yasalu, tak, mereka tanya tentang arak ke? Yasalunaka 'anil khamr. Tak, mereka tanya. Allah Taala begitu ismun kabir wa manafi'uha. Tak. Ini yang ketiga. Ya ayyuhalladzina, wahai beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai beriman, sesungguhnya arak, judi, sembah berhala, wal azlam ni apa? Tilik nasi. Rijsun, ini semua ni rijsun, najis belaka. Rijsun. Ataupun kena khabis, tak, benda buruk belaka. Benda buruk belaka. Min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, Allah nak bagi tahu. Tak, jauhilah, la'allakum mudah kamu percaya. Mudah kamu percaya. Jadi arak diharamkan. Judi, tak, tilik nasi, sembah berhala. Ini semua ni Allah Taala letak sekali belakang. Keburukan dia sama. Innama yuridu syaitan, Allah Taala bagi tahu sebenarnya benda-benda ni digunakan oleh syaitan ni, Allah bagi tahu untuk buat kamu sama-sama kamu balah. Tak, ayu ka'bainakumul adawah wal baghdha, permusuhan berkenaan dengan arak dan judi ni. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat, dan halal kamu daripada zikir pada Allah, daripada ingat pada Allah, daripada sembahyang. Wa hal antum muntahun, adakah kamu nak berhenti? Sahabat berhenti lalu. Sahabat berhenti lalu. Anas bagi tahu ya tak, bila turun ayat ni kan, maka sahabat jalan belakang, gi outline belakang. Masa tu Anas bagi tahu, aku sedang bagi minum pada sayang-sayang ayah dia. Masa tu Anas kecil lagi. Lepas isyak lah sahabat minum arak ni. Jadi bila siapa orang bayar ayat tu, maka ayah Anas bagi tahu sekarang gigi lerak belakang, katak belakang. Masa tu basuh habis tak. Tak. Berhenti lalu sahabat. Dengan tu ayat ni berhenti lalu. Ni ajaib sahabat. Payah. Tak. Umumnya lah, tapi ada lagi huk sakit baki waktu tu. Tu tak. Tapi majoriti para sahabat semua berhenti belakang. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, ta'ala pada Allah, ta'ala pada Rasul, wahdaru, dan berhati-hatilah. Wa in tawallaitum, sekiranya kamu berpaling tak taat pada Rasul, ketahuilah bahawa tugas Rasul ni hanya menyampaikan. Tengok. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun. Ini pula ayat berkenaan dengan orang mukmin di kalangan sahabat ni. Bila tu ayat haram arak, jadi mereka tertanya-tanya sama mereka, ni lagu mana? Tak, huk minum arak sebelum ni. Tak, ada huk mati dah arak dalam perut, lagu mana tu? Tak, sedangkan arak ni haram. Tak, jadi Allah Taala tu ayat untuk apa dia? Untuk hiburkan hati para sahabat. Macam kiblat lah. Tak, bila tu ayat tukar kiblat kan? Jadi sebahagian sahabat dia tanya, lagu mana huk semaya dulu, lagu mana? Allah Taala tu ayat kan bagi tahu. Allah Taala tidak sia-sia kan. Orang semaya sama kan. Semaya dulu bukan perintah Allah, semaya lagi bukan perintah Allah. Ini pun sama juga. Allah Taala bagi laisa 'alal ladzina amanu junah. Tidak menjadi kesalahan kepada orang mukmin, orang yang beriman, beramal soleh. Berkenaan dengan apa yang mereka minum sebelum ni, ta'im, apa yang mereka makan sebelum ni. Idza mattaqaw, sekiranya mereka bertakwa, dia beriman, dia beramal soleh. Kemudian mereka jaga lagi. Kemudian mereka beriman, dia kemudian bertakwa, kemudian mereka baiki. Allah sebut. Tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan. Apa sebut banyak kali gini, sebelum ni mereka makan sebelum ni kan, sebelum
Masa turun ayat mula-mula tu makan. Gapo dia? Minum lagi lepas tu. Ni peringkat akhir minum. Tak. Allah Taala turun ayat ni untuk tertibkan hati para sahabat berkenaan apa yang mereka minum sebelum ni. Tak. Jadi tidak menjadi kesalahan dah. Yang telah minum sebelum ni, selagi mereka bertakwa, dia beriman, dia beramal soleh, mereka bertakwa, kemudian beriman, kemudian mereka bertakwa, kemudian mereka baiki, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah SWT suka pada orang yang muhsin. Sebut takwa banyak kali ni, sebab apa? Nak tekan bagi penekanan lah. Tak. Supaya kita ni sentiasa bertakwa pada Allah SWT. Sebab perkara takwa ni sentiasa kena usaha. Takwa ni apa dia? Jaga perintah Allah, jauh larangan Allah SWT. Yang sentiasa berhajat pada usaha. Berhajat pada usaha. Sebab tu sebut berkali-kali. Ya ayyuhalladzina. Kemudian Allah Taala bagi tahu kanun dia ni. Kanun manusia tak boleh buat alas ya. Bila maksiat dimudahkan, tak. Perkara haram dimudahkan sekarang ni tak boleh buat alas ya. Kita tak boleh nak tinggal perintah Allah Taala sebab kita ada keadaan mana. Keadaan ni tak boleh buat alasan untuk kita tak taat perintah Allah Taala. Tengok Allah Taala cerita. Ya ayyuhalladzina amanu wa beriman la yabluwannakumullah. Allah pasti akan uji kamu dengan sesuatu. Gapo dia ni? Ni contoh ni ketika mana surah itu. Minas saydi tanalu aidikum. Berkenaan dengan gapo dia? Berburu yang mana kamu boleh tangkap buru itu dengan tangan kamu ya. Dengan tangan kamu dan juga dengan lembing-lembing kamu. Berkenaan gapo ni? Berkenaan dengan sahabat-sahabat pergi buat haji. Pakai ihram dalam keadaan muhrim. Tak. Makanan tak ada, makanan kurang, tak lapar, dalam keadaan kelaparan. Mungkin sebab kita kena banyak ni. Tak. Binatang-binatang pun tahu bila pakai ihram aja mari lalu. Tak jinak lalu. Tanya tak pakai ihram kan, tak cakap nak panah tak kena. Tak. Jadi bila pakai ihram kan, ni Allah Taala bagi tahu kanun ujian Allah SWT. Tak. Mana maksiat pelanggaran Allah SWT dipermudahkan ni betul ujian daripada Allah, kita kena sedar. Tak. Kita tak boleh nak jaga mata kerana sampai kita mudah doa ke apa dah. Tak boleh buat alasan. Alasan. Tak. WhatsApp gapo, sebab berita, mengumpat gapo, semua tak boleh buat alasan. Allah Taala memudahkan semua-semua maksiat pada zaman kita ni ujian. Seperti mana Allah Taala memudahkan pada zaman sahabat, ada cara dia. Setiap zaman ada cara dia. Dia semua tak boleh buat alasan belakang. Dan Allah Taala buat apa? Ujian. Wahai orang beriman, pasti Allah Taala akan uji kamu dengan sesuatu. Sesuatu ni contoh. Sesuatu zaman sahabat gapo dia? Dalam keadaan lapar. Mereka lapar. Tak kena makan tak ada buruk zaman kita. Tapi tak pakai ihram, binatang-binatang buruan ni jauh. Tak pakai ihram kan mari pula. Kita pun lapar. Pergi nak tijak sekali. Tak. Bapa li'alamallahu man yakhafu. Untuk Allah Taala dapat zahirkan siapa yang takut pada dia secara gaib. Tu ya. Betul ujian. Aman iktada ba'da zalika pada. Sebenarnya kita nak ujian mana? Baik ujian zaman kita lah daripada ujian zaman sahabat kita ni kan. Oh, duk zaman sahabat ni berat ni. Tak. Aman iktada siapa dia melampau, langgar perintah Allah selepas diberitahu, maka bagi dia azab yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu. Tengok ni ayat ni. Penjelasan. Wahai orang beriman, la taqtulus sayda wa antum. Jangan kamu bunuh binatang buruan ketika mana kamu dalam keadaan ihram, dalam keadaan pakai ihram, muhr, dalam keadaan wa antum hurum, dalam keadaan kamu muhrim. Tak. Mahram perempuan mahram, muhrim ni pakai ihram. Tak. Bukan dia muhrim saya, dia muhrim saya. Bukan. Muhrim tu orang pakai ihram. Mahram dia ni orang yang diharamkan untuk saya kahwin. Tak. Kakak kita, tak, mak saudara ni mahram. Tak, anak saudara mahram, orang yang diharamkan. Ni wa antum dalam keadaan kamu pakai ihram ataupun dalam keadaan kamu di tanah haram. Dua-dua kan. Wa antum hurum tanah haram ataupun pakai ihram. Dua tak boleh buru, tak boleh buru. Cuma asalnya kerana tanah haram lah. Asalnya kau tak boleh buru tanah haram. Tapi ihram ni kerana maksud untuk pergi tanah haram. Tapi siapa dia pakai ihram tu untuk pergi tanah haram, mikot dia pakai awal lagi kan tak? Orang Syam pakai daripada apa dia? Baitul Maqdis lagi pakai. Start dia pakai ni tak boleh dah dia. Hembur dah. Dia ihram dia tak boleh. Maka kena dah dia tak patah lari orang pakai ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Siapa dia bunuh tak binatang buruan dengan cara sengaja, bunuh dengan cara sengaja. Kerana mudah doa tu jadi sengaja kita. Sebenarnya payah kan. Dia bukan binatang buruan ni bukan apa dia?
Dia kena berhati-hati sebenarnya, tapi ni Allah Taala gambar kadang-kadang terlalu mudah doa. Binatang buruan ni dia tengok orang pakai ihram kan, dia tak sangka baik kan, dia ni tak ingat dah aku ni. Cocok juga, kena juga dia. Ni Allah Taala bagi tahu kena hukum. Tapi aje tengok bahasa berubah lah kalau orang ngaji bahasa Arab pun. Wa man qatalahu, siapa dia bunuh. Orang Arab bahasa Arab kalau binatang buruan dia tak panggil qatala, qaman sada. Dia panggil biasa. Tapi Allah Taala tak kena kan. Allah Taala gambar ke soalan siapa dia bunuh binatang buruan ni soalan. Orang Arab gini. Kalau benda yang mana dimakan dia panggil dia guna sada. Tak. Kalau benda yang mana tidak boleh dimakan dia panggil maqtul. Maqtul dalam bahasa Arab. Istilah itulah. Qatala kan kita panggil qatala kalau pakai buruan. Kok qatala ni binatang-binatang tak boleh makan. Tak. Macam manusia kan maqtul, dipanggil maqtul. Tak makan. Tapi Allah SWT guna ubah. Apa dia bunuh binatang buruan ketika pakai ihram seolah-olah macam bukan bunuh binatang buruan. Penggunaan bahasa lah untuk timbulkan rasa tak sedap. Mana ahli bahasa ketika mana diturun kan ada. Dengan bahasa gini dia rasa dah. Tak. Seperti mana Allah Taala bagi kita kan buat contoh, siapa dia ngupak seolah dia makan apa dia? Daging, mayat. Tak. Fakarih tumu pun tak suka kan. Tengok Allah Taala guna kita. Maka balasan dia apa dia? Balasan dia tu dia kena tengok sama nilai, sama dia punya keadaan tu. Kalau dia bunuh apa dia? Dia bunuh rusa ke? Rusa ni kalau binatang al-an'am ni apa dia? Tarah dia sama. Tak sama dengan kambing ke, sama dengan lembu ke, sama dengan apa? Maka dia kena bayar. Siapa dia buat ketutupan ni? Yahkumu dzawa adlin minkum. Dua orang di kalangan orang yang adil. Dua orang yang adil yang akan buat keputusan ni. Benda tu akan disembelihkan di Kaabah, di tanah haram lah. Boleh siapa tu. Kalau dia mampu, kalau dia tak mampu kafaratun ta'am masakin, ataupun kafarah dia bagi makan pada orang miskin. Ataupun dia boleh puasa. Dia boleh puasa. Lagu-lagu mana dia kena buat belakang? Liyadzuqa wa bal amrih, supaya dia dapat rasa akibat daripada perbuatan dia tu. Afallahu amma salah. Kalau telah buat sebelum ni Allah Taala maaf dah. Wa man ada, siapa dia buat pula fayantakimullahu min, Allah Taala akan balas. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Taala ni maha perkasa, dia pembalas denda. Walau bagaimanapun Allah Taala bagi tahu dia halalkan untuk kamu buruan laut, tak binatang laut. Boleh buru, boleh makan. Mata'an lakum walisayyarah. Tak, sebagian untuk nikmat pada kamu bila kamu dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir. Binatang laut tak apa, ikan tak apa. Tak. Wa hurrima alaikum saydul bar, yang diharam pada kamu ni binatang darat. Selagi mana tu pun selagi mana kamu pakai ihram. Kalau tak masuk tanah haram, kalau masuk tanah haram tak boleh pula. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah. Ilaihi tuhsyarun, kepada dia kamu akan dikumpulkan. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nas. Kemudian Allah Taala bagi tahu, ni ala-ala untuk bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah jadi Kaabah. Ni ala untuk qiyam lin-nas, untuk bagi manusia. Untuk islah manusia, qiyam lin-nas. Bapa untuk menyatukan Kaabah ni, ala untuk menyatu kita. Baital Haram qiyaman lin-nas. Wasyahrul haram, begitu juga bulan-bulan haram ni pun untuk bantu kita. Seperti mana kita bicara sebelum ni, awal sudah ni. Tak. Kita kena ta'zim kan, masuk bulan haram kan tak? Maka kita kena war-war ke sama-sama kita tak boleh balas. Orang kita balas kita tegur. Tak, bulan haram. Wal hadiya wal qarb, begitu juga binatang-binatang korban. Binatang-binatang korban ni, lembu, kambing, unta belakang ni. Ni kita kena ta'zim. Apa ta'zim? Ibrah. Tak. Unta ibrah, lembu ibrah, kambing semua ibrah kepada dia? Taslim pada Allah. Taslim pada Allah. Binatang tak ada akal ni. Tak, taslim pada tuan dia. Ni hadiu ni tak. Hadiu ni wal qala ini mana binatang yang dibawa daripada jauh. Tak, nak pergi gapo, nak pergi Gebel. Gebel mana di tanah haram. Ni perjalanan ni nak pergi Surah Tekak ni. Jalan besar tu. Itu ibrah belakang tu, tengok tu. Perhati tengok binatang tengok ni. Tak, jalan apa nak pergi belakang, nak pergi Mekah ni. Nak kena sembelih belakang ni. Apa ikut ni? Tuan dia erik Tuan dia erik nak erik. Oh, kalau kita malu ke kambing, malu ke ni darurat dah ni, kalau tidak boleh mogok dah ni. Tak. Darurat.
selamatkan nyawa ke, tapi tak ada suruh nyawa. Tu dia wi gapo, tu dia wi rupuk. Wi ala kadar. Oleh kerana tu dia wi makan, wi minum, wi penjaga dah. Maka rasa tu hutan budi kita mau binatang ke tu. Suruh diri pada Tuhan. Tuhan nak tekak. Pas bawa pula tu. Sebab tengok tu wal hadi wal qanai. Bukan saja binatang ni. Betul Allah Taala masuk ke dalam ayat setarah dengan Kaabah. Tak setarah dengan bulan haram, setarah ni. Binatang-binatang korban. Nak masuk boleh haji pas ni kan? Kena tengok. Kita tengok binatang korban ni bukan semata tengok lembu, tunggu daging lembu ni boleh gia kita ni atau nak ikut gia kan. Tengok bagaimana taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika li ta'lamu, tengok. Demikian itu li ta'lamu anna Allah, supaya kamu dapat tahu bahawa anna Allah ya'lamu, Allah Taala tahu belaka apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Dia Allah Taala ilmu dia meliputi segala sesuatu. I'lamu, ketahuilah bahawa hukuman Allah ni sangat keras. Wa anna Allah ghafurun, dan Allah Taala dalam masa yang sama ghafurur rahim pada orang yang taat. Sangat keras pada siapa dia? Pada orang yang derhaka. Tapi siapa dia taat? Ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Kasih. Kemudian bagi tahu tugas Nabi ni. Ma 'ala rasul illa al-balagh. Tidaklah ada kewajipan ke atas rasul melainkan menyampaikan saja. Ni dakwah pun gitu tak? Kita bukan nak ubah orang. Tak, ubah ni Allah SWT. Tapi tugas kita ke apa? Kena menyampaikan dengan sempurna. Wallahu ya'lamu ma tubdu. Allah Taala tahu apa yang kamu zahir dan apa yang kamu sembunyikan. Qul la yastawi, ni ajib ayat ni kan. Qul la yastawil khabith, wa tiba-tiba Allah Taala kata ni kanun dia ni. Allah ingat kau dia pagi esok kena kecil hari ni lalu. Qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith, ni ajib. Allah Taala kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, la yastawil khabith wat tayyib. Ini kali keberapa kita mari ayat ni, khabith wat tayyib ni? Surah Al-Imran. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayh hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Allah Taala kata apa? La yastawil khabith wat tayyib. Tidak akan sama. Yastawi sama, baik juga nak terima. Tuan-tuan ingat dah. Perkataan yastawi. Ini istiwa ni. Kita akan syarah ni surah A'raf lepas ni. Dah istiwa kan? Al-istiwa. Apa dia maksud istiwa? Duduk atas arasy. Ya, istiwa ala rahmah ya? Tak ada. Mana ada duduk atas. Tengok mana yastawi ni. Dalam bahasa istawa ni, dalam bahasa dia makna dia banyak. Tapi dalam banyak-banyak makna tidak ada satu makna pun dengan makna duduk. Tak ada. Tak ada. Boleh mari. Kalau dakwah ada kan, tolong mari tengok kamu. Bukan kamu terjemah Arab Melayu. Kamu asal, kamu Arab. Ada tak istiwa dengan makna duduk? Tak ada. Tengok Allah Taala guna mana? La yastawi. Dalam Quran banyak tempat penggunaan dia. Istawa 'alal judi. Tak. Lepas ni kita kumpul belakang. Dia ada makna istawa saja, dia ada mutaaddi dengan ala, dia ada mutaaddi dengan ila. Semua lain-lain makna. Lain makna. Tapi asal makna dia apa? Istawa makna dia makna semua disepakati belaka. Apa dia makna dia? Kamal hal ataupun tamamul hal. Dia ada makna tamam, dia ada makna kamal, sama ada hal atau bersifat. Dia makna asal dia. Sempurna makna dia, sempurna. Kamal hal. Keadaan yang sempurna. Keadaan yang sempurna. Itu kan. Berarti kita kata dah hadis Nabi ke tak? Hadis dalam semaya ke tak? Summa yakum hatta yastawiya qa'iman. Summa yarka', Nabi beritahu dalam bab semaya ke tak? Kemudian dia rukuk hatta yastawiya raki'an. Tengok mana ada tu? Hatta yastawiya raki'an, sehingga yastawiya raki'an. Apa yastawiya raki'an? Sehingga rukuk dia itu sempurna. Hatta yastawiya raki'an. Summa yakum hatta yastawiya qa'iman. Kemudian dia bangun sehingga sempurna qiyam dia tu. Jadi istawa ni maksud asal dia, maksud apa dia? Sempurna, kamal. Sini ni kul katakanlah la yastawil khabis wat tayyib. Tidak akan sempurna, tidak akan sama khabis dengan tayyib secara sempurna, tak akan. Dan itu tak akan berlaku. La yastawil khabis wat tayyib. Al khabis dengan tayyib ni Allah Taala bagi tahu tidak akan sama. Tidak akan sama ke apa? Tidak akan sama langsung kan? Tak sama juga. Yang mana ada batin dengan hak. Dia tak ada kesamaan ke batin? Ada kesamaan. Betul orang jadi pening tu. Cuma dia tidak akan sempurna. Mana ada apa batin dah
100% batil dah. Dia ada mana-mana batil sudut hak dia. Kita sudah ayat lagi tak? Hindu ke Kristian ke apa, dia ada sudut-sudut hak dia. Kalau Kristian kat sudut hak dia apa? Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Syarah ulama dia gitu. Ini benda hak ni. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Taala Rahim ni hak. Kalau Hindu ke apa, Buddha ke apa tak? Tak boleh pelawak. Ajar-ajar dia sebenarnya, ajar-ajar dia kan tak? Di ketik-ketik dia tu, dia ajar apa dia? Tak boleh bohong, jangan bohong, tak buat baik pada ibu bapa. Ni ajaran-ajaran ni. Benda ni hak. Tapi dia tak kira sama hak dengan hak sebenar. Tak kira sama. Sini Allah Taala bagi atau khabis. Itu yastawi samat. Yang kedua khabis. Apa dia maksud khabis? Ada. Wa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan. Tengok Allah bagi tahu dalam surah Ibrahim. Allah Taala buat perumpamaan. Satu kalimah yang baik. Kalimah yang baik apa dia? La ilaha illallah. Kalimatan tayyibatan, Allah Taala bagi tahu perumpamaan kalimah yang baik kasyajaratin tayyibah, seperti mana satu pokok yang baik. Pokok yang baik lagu mana? Asluha sabitun. Tak, dia punya akar dia tu mencekal dalam kemah. Wa far'uha fis sama, dan tiada dia tu batai dia tu naik umur atas. Tu'ti ukulaha kullahinin, dia buah bagi manfaat belakang. Nabi SAW bagi tahu dalam hadis tak? Nabi teka. Dari itu ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Nabi kata ada satu pokok mirip dengan orang Islam, serupa dengan orang Islam. Tak, pokok seperti orang Islam. Ibnu Umar berkata itu, Ibnu Umar kecil lagi. Ibnu Umar kata bila aku dengar Nabi kata lagu tu, mari dalam hati aku pokok nakhlah. Pokok tamar, pokok tamar. Tapi aku tengok Abu Bakar, tengok ayah dia, kita tak kecek ke tak? Jadi tak berani nak kecek. Tengok Abu Bakar. Jadi Nabi sendiri ayat. Nabi kata pokok tamar. Pokok tamar. Ini pokok yang baik. Pokok yang baik. Bawa pokok yang baik. Pokok yang mana bagi manfaat belakang. Lalu sebab tu Allah Taala buat seluruh dunia ada. Dia ada pokok gitu. Walaupun kita tak ada pokok tamar, kita ada pokok sebuah pokok tamar. Kita pokok baik ni, pokok kau. Pokok nyo kita. Pokoknya. Buah macam. Pokoknya kita nak buah bagi manfaat macam. Bulan-bulan puasa ni lagi lah. Ni pokok yang baik. Tunjuk dia dalam. Oh dalam. Ya, faruha fis sama. Tu'ti ukulaha. Dia pokok yang dia perumpamaan kalimatin khabisah. Kalimah yang buruk, kalimah yang buruk. Seperti mana pokok yang buruk. Pokok yang buruk lagu mana? Tak ada akar. Akar tak ada. Tak ada akar. Malaha min qarar, Allah beritahu, tidak ada akar. Dia berjala ya. Nupai, dia tak ada hakikat dia. Tak. Tapi kalau kita tak cara kan, oh dia belik-belik habis. Macam kuat pula dia. Benar dia tak ada agama. Tak ada agama. Jadi dalam Quran sebut berkali-kali khabis tayyib. Sehingga dalam surah An-Nur kan, al-khabisatul khabisin wal khabisun, itu kemuncak dia. Jadi khabis ni apa dia? Khabis ni sebab tu dia bukan orang dalam surah An-Nur, orang terjemah al-khabisat dia, perempuan yang jahat akan dapat lelaki yang suami yang jahat. Tak, suami yang jahat akan dapat isteri yang jahat. Dia buat terjemah lagu tu. Lelaki yang jahat akan dapat perempuan yang jahat. Lelaki yang baik akan dapat perempuan yang baik. Itu salah kan. Tapi gitu belakang terjemah. Itu tak ada kaitan itu. Sebab apa? Dia bercanggah dengan kenyataan. Quran dia tak boleh canggah dengan kenyataan. Allah Taala bagi tahu kanun dia. Allah Taala bagi tahu selepas cerita tentang bagaimana sepatutnya sifat orang mukmin yang kita akan sapa apa ni surah An-Nur. Al-khabisatul khabisin wal khabisun lil khabisat. Kalau kita terjemah kan perempuan yang jahat akan dapat suami yang jahat. Tak kena. Tu kita nak tatbik mana ayat Quran tu? Tak. Sebab ramai orang perempuan baik dapat suami jahat, ramai suami jahat dapat perempuan baik. Dan benda ni kita boleh tengok sekeliling kita. Kalau tak sekeliling dalam Quran begitu ya. Dalam Quran tengok Nabi Nuh. Allah nak cerita kan? Nabi Nuh isteri dia lagu mana? Nabi Lut isteri dia lagu mana? Asiyah isteri Firaun, perempuan yang salihah, suami dia Firaun. Dia bercanggah kan? Tak boleh Quran mana boleh canggah. Kalam Allah mana boleh bercanggah. Sebab tu dia bukan orang, dia sifat belakang tu. Sebab tu al-khabisah seperti sini sama kan? Ini mufrad. Al-khabis. Ada al-khabis.
Dari bahasa Arab, khabis ni semua benda dah khabis. Rajulun khabis, fikratul khabisah. Dia semua bahasa Arab kira. Seorang yang buruk, seorang yang jahat. Khabis juga. Fikrah yang buruk, perbuatan yang buruk, dia khabis belaka. Dia boleh guna belaka anak. Setan pun nama khabis. Kita keluar tandas ke doa ke? Minta nak masuk tandas ke? Minta doa dengan Allah Subhanahu jauh daripada khabis. Daripada benda yang jahat. Gangguan yang jahat. Tak molek. Jadi ayat ni mari sini buat apa ni? Tiba-tiba ayat ni. Kita duk cerita tentang apa? Tentang ayat ni mula-mula cerita tentang supaya wahai beriman sempurnakan semua janji-janji kamu dengan Allah, dengan sama-sama kamu. Tak, kemudian panduan daripada Allah. Kemudian Allah Taala cerita dua umat sebelum kita ni, Yahudi dan Nasara, bagaimana pelanggaran perintah Allah, bagaimana mereka. Kemudian tarik pada kita ni supaya jangan ikut mereka, ada juga ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ayat ni? Ayat ni. Sebab dia berkait dengan lepas ni pula, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin. Berkenaan dengan makan yang kita baca sebelum ni. Ya ayyuhallazina amanu la tahjanna kamu mengharaikan apa yang molek-molek. Sebab apa? Sebab orang sudah sebati dah dalam diri mereka kefahaman kepada sebahagian binatang mereka haraikan. Binatang-binatang korban mereka haraikan. Tak boleh makan, tak boleh apa-apa. Tak. Benda ni sudah meresap dalam diri orang. Jadi Allah Taala nak bagi tahu pada Nabi daripada kita ni sampai hari kiamat, benda tidak molek, amalan-amalan yang tidak molek, asalnya tak molek. Tak. Tiba-tiba dia jadi molek pada satu zaman tu. Tak. Satu tempat tu. Ataupun satu zaman tu. Adakah benda tu akan jadi molek? Benda tak molek. Pada agama kita ni Allah Taala bagi tahu, hok molek dengan hok tak molek tak akan sama. Ni Allah bagi tahu. Ni stand kita ni. Kalau dia tak molek, tak molek. Dia tak ada dalam Islam ni. Dulu tak molek, sekarang molek. Sekarang molek. Tak. Jadi Allah Taala nak bagi tahu pada Nabi, pada kita ni, setiap orang mukmin ni. Al-khabis dengan at-tayyib ni, dia tak akan campur, dia tak akan jadi sama. Tak akan jadi sama. Tak akan jadi sama. Sebab Allah kata, kul katakanlah, ya la yastabil khabis wat tayyib. Wahai Muhammad katakanlah, khabis dengan tayyib ni sekali-kali tidak akan sama. Tidak akan sama. Walau a'jabaka kasratul khabis. Walaupun kamu rasa ni apa dia? Kamu rasa pelik. Rasa pelik, apa dia? Kasratul khabis. Banyaknya khabis. Banyaknya khabis. Diterima lagu mana? Biasa terima. Tidak akan sama yang tidak molek dengan yang molek. Sama dah kan? Walau a'jabaka. Walaupun mengkagumkan kamu. Banyaknya kau tak molek. Banyaknya. Jadi Allah Taala bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi terus stand Nabi tu kemah, tak tergugak kan. Semua orang anggap benda ni molek. Mengharaikan apa yang halal, menghalalkan apa yang haram ni dia berkait dengan saibah lepas ni. Saibah wasilah, benda-benda yang sudah masyarakat jahiliah kan anggap benda tu molek. Ajaran-ajaran yang bercanggah dengan Nabi Ibrahim tapi direka oleh ulama-ulama mereka sehingga masyarakat turun-temurun ayat molek benda tu. Jadi semua orang molek. Kalau kita pergi lebih detail, kalau kita baca belakang tengok Yahudi ni sampai kadang-kadang syirik yang tersebar seluruh dunia kan, sehingga Yahudi pun rasa molek juga. Konsep syirik ni molek. Konsep syirik ni molek. Mengharaikan apa yang halal, mengharaikan apa yang halal ke tak? Atas nama agama kerana pandangan begini ni manusia anggap molek. Yahudi pun dia mengharaikan sebab dia mengharaikan kepada unta dengan dakwah bahawa Nabi Israel telah mengharaikan. Ini dakwah-dakwah semata tanpa kitab ni. Orang Mekah dia mengharaikan sebahagian benda. Dan benda tu sudah diterima oleh masyarakat. Jadi Allah Taala bagi tahu, wahai Muhammad, jangan terkesan. Semua orang anggap benda tu molek, tapi kalau benda tu tak molek, tak ada wahyu daripada Allah ayat molek, tak ada kitab ayat molek, tak. Benda tu walaupun kamu tengok semua orang rasa molek, benda tu tak molek. Ni payah. Nak Nabi nak jaga stand Nabi tu. Kul katalah, tidak akan sama hak tak molek dengan hak molek. Tak akan sama. Walaupun kamu tengok semua orang ni condong pada rasa molek, terima molek belakang. Tapi benda tu tak molek hakikat dia kan. Cuba bah, orang mari dalil bukti molek ke tak. Walaupun semua. Kalau zaman kita nak jelas lagi tengok demokrasi kan. Tengok kan? Tak. Hakikat kalau tengok dalil-dalil kan tak. Tak boleh gitu. Tapi oleh kerana semua kita terima belakang kan. Orang yang belakang. Kita kadang-kadang tu jadi stand kita tu tak suruh
kata molek jugalah. Tak, Allah Taala kata kullu yastawil khabis. Tak akan sama. Tak. Manhaj yang kemah dengan manhaj yang tak kemah tak akan sama. Tak. Jadi nak suruh Nabi kemah stand dia. Tak, supaya tidak tergugat. Tidak akan sama al-khabis wa tayyib. Khabis. Tak. Ajak manusia, tak. Keputusan hukum untuk menentukan masyarakat ni manusia, mana boleh? Itu khabis. Dalam agama kita apa? Al-hukmu lillah. Keputusan hanya Allah SWT. Hukum ni hanya Allah Taala. Undang-undang ni hanya Allah SWT. Dia bukan bagi pada rakyat, pada tak terpulang pada rakyat. Rakyat nak hukum lagu mana? Nak hukum Islam ke tak hukum Islam? Serah. Mana boleh? Kita masuk parlimen nak betulkan kita nak hukum undang-undang Allah. Tuan-tuan, masuk dalam parlimen tu cadai tu salah dah. RUU tu kita cadai nak tegak hukum hudud Allah Taala tu, cadai tu salah dah. Tak boleh dah. Mana boleh? Semua cadai nak sembahyang Jumaat. Tak, kita musyawarah sama kita kan? Betul kan? Kita lagu mana minggu depan kita nak sembahyang Jumaat ke tak sembahyang Jumaat? Musyawarah tu salah dah. Dia mana boleh musyawarah? Perintah Allah mana boleh musyawarah? Hukum Allah mana boleh musyawarah? Kalau boleh musyawarah ke mana? Urusan kita. Sebab tu wa amruhum syura bainahum. Urusan kamu. Tak bagi tahu. Perintah Allah dia kena sempurna. Musyawarah untuk sempurna ya. Dia bukan tak tanya orang demo setuju ke demo tu. Lepas tu kita kata demo ni tak setuju nak kan. Mana lagu tu? Dia bukan lagu tu. Dia salah cara kita. Tapi masyarakat sudah terima lagu tu kan. Ni Allah Taala bagi. Ni keadaan Nabi lagi berat kan. Keadaan Nabi lagi berat. Keadaan Nabi ni amalan dia ni bukan setakat akidah. Nabi berhadapan ni bukan setakat akidah, bukan setakat orang Mekah tak terima Nabi dari sudut akidah tauhidnya. Dan kita tahu dah akidah tauhid pun masalah besar dah. Dia bukan semata-mata ideologi kefahaman. Kalau semata-mata ideologi kefahaman, Nabi boleh hidup secara lama dah, selesai dah. Cuma Quraisy ni terima Nabi ni 360 berhala nak kena perabuh. Dia benda tu di luar kawalan Quraisy dah. Sebab nak perabuh 360 berhala ni dia ada kaitan dengan kabilah lain, bukan Quraisy semata-mata. Dari sebalik kabilah pula ada Rom, ada Parsi. Dia berkait dengan agama. Semua berkait dengan benda-benda waham bahaya tu. Yang kedua pula, Nabi berhadapan dengan agama pula. Orang Mekah kata halal, Nabi kata haram. Orang Mekah kata haram, Nabi kata halal. Oh, ni lagi payah. Dia orang Mekah pula sudah sebati dah. Gapo dia halal haram ni? Kena al-hadi wal qala'id. Ni berkait ni. Ja'alallahu al-Ka'batal baital haram qiyaman lin-nas wasyahral haram wal hadi wal qala'id. Orang Mekah ni kalau binatang korban, binatang nak pergi korban Mekah ni, al-hadi wal qala'id ni tak boleh naik, tak boleh ambil susu dia, lepas tu sembelih tak boleh makan. Kalau korban tak boleh makan. Dia boleh kepada dia sebahagiannya macam-macam. Tok lebah dia raya. Hak ni boleh makan kau tok lebah ya. Hak ni boleh makan pada orang lelaki je. Tak, hak ni tak boleh makan. Ada. Macam-macam. Jadi ini berkait dengan mana benda yang mana sudah maklum dah di Mekah ketika itu. Dan ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala uji. Masyarakat sudah terima mana Nabi berhadapan dengan agama dia. Tak. Orang Mekah kata halal, Nabi kata haram. Orang Mekah kata haram, tak. Nabi kata halal. Ni payah. Tak payah. Lepas tu pula orang Mekah ada main sentimen dimainkan oleh jahil-jahil lawan Nabi ke tak? Tak. Nabi kata kan binatang-binatang kalau orang Mekah pula kalau binatang mampu bangkai, binatang tu mampu sendiri tak? Bagi orang Mekah halal. Orang halal. Nabi binatang mampu tak halal, haram. Bayangkan benda tu sudah diterima masyarakat. Tak, bila Nabi kata haram ke tak? Marah orang Mekah, duk kecek sama kedai kopi ke apa, tengok pelik Muhammad. Tak. Dia kecek lagi mana? Tengok dia sembelih halal, Allah Taala mati haram. Oh, dia bijak lagi daripada Allah. Orang tamadar kan? Unik ah. Allah Taala mati, tak binatang-binatang mampu ni, tak. Siapa dia mampu tu? Allah. Tengok orang Mekah, Allah. Apa dia mati? Allah. Tak. Dia kata haram. Kok kita dia mampu dia kata halal pula. Khilaf. Jadi itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kan nak dakwah orang nak supaya orang beriman. Tapi ini situasi dia. Dalam kan boleh ngejah kalau boleh tali Allah Taala kata tak akan sama. Nabi kena bawa ke mana molek-molek lah daripada awal tak cara dia orang Mekah anggap benda molek dia tak molek ke, kau molek-molek ke tak cara. Daripada awal dia bina gitu Nabi. Ini payah ni.
Sebab Islam kita dia sifat dia gitu, jujur semata-mata, comel, dia tak ada hak tak ada, belak-belak tak ada. Tengok Huzaifah bin Al-Yaman lah. Huzaifah bin Al-Yaman bagi tahu, aku sepatut ahli badar, tapi tak boleh jadi ahli badar Huzaifah. Baru tak boleh jadi Nabi ahli badar. Nabi perambat dia kan. Huzaifah ibn Al-Yaman, dia dengan seorang sahabat lagi. Tak. Duduk dia, mungkin Nabi hantar dia sebagai spy mata-mata. Dia kena ingat ke Quraisy. Dia kena Quraisy kan mari dengan 1000 tentera kan. Mari dia duduk jauh. Nabi hantar mata biasanya Nabi gitu dalam perjalanan dia hantarnya. Dia duduk jauh sangat dengan Nabi dia ke Quraisy. Quraisy ingat dia tu. Quraisy kata nak pergi mana? Dia kata nak pergi Madinah pelawak, nak pergi kat Muhammad. Uzaifah kata, "Dok, aku nak pergi kat nak pergi Madinah, tak ada kaitan dengan Pak Muhammad." Quraisy kata, "Dok, mu nak pergi Pak Muhammad, mu nak pergi tolong dia ni." Uzaifah kata, mereka kata, kalau gitu subhanallah Allah. Uzaifah pun subhanallah Allah, demi Allah aku nak pergi Madinah. Lepas aku dah lepas. Bila lepas kan enggak, dia pergi kat Nabi. Dia kat Nabi bagi tahu tentang tentera mari gini, tapi ya Rasulullah, saya ni bersumpah dengan nama Allah dah. Nak pergi Madinah tak saya tolong kamu. Nabi kata apa dia? Sempurna ke janji kamu dengan mereka. Tak. Ada keadaan kami nasta'in billah. Ada keadaan kita minta tolong dengan Allah. Tengok Nabi darurat dah 300 lawan 1000. 300 tak ada kelengkapan. Perlu manpower ni perlu sangat ni. Setiap orang tu bernilai belakang masa tu. Tak boleh nak kata darurat dah. Lebih pada darurat dah. Tapi tengok Nabi konsisten Nabi kita. Tak. Pergi balik Madinah. Tak. Balik Madinah. Kadang ini sifat agama kita. Dan ni Allah Ta'ala ajar daripada Nabi SAW. La yastabil haq. Tak kesama. Kita boleh buat. Bid'ah tu tak bid'ah. Tak. Sunnah tu tak sunnah. Syirik tak syirik. Tauhid tu tak tauhid. Dia tak boleh sama. Dia tak akan jadi. Bila situasi lagu ni jadi bid'ah jadi sunnah. Ada. Ya kemah. Bila-bila. Kalau lagu tu bid'ah. Kalau sunnah. Dia tak ada. Bila keadaan lagu ni jadi bid'ah jadi sunnah. Kalau keadaan lagu ni syirik jadi tak syirik. Sebab keadaan. Tak ada. Syirik tu tak syirik. Allah Ta'ala kata tidak akan sama. Al-khabis wa tayyib. Khabis tak akan sama. Walaupun semua orang anggap semua tu sama. Orang anggap semua benda tu kan. Kalau walaupun kamu sendiri Nabi sendiri. Ajabah kamu pun rasa pelik. Berapa semua orang sama. Semua orang sama. Ulama kata molek. Ulama kita baca dah kan sebelum ni. Hukum berkenaan dengan ulama-ulama Yahudi minta Nabi datang hukum. Ijma' ulama-ulama Yahudi. Berapa orang Yahudi tak sesat belakang? Ijma'. Mereka ayat pada Nabi tanya, macam mana kamu boleh tukar hukum daripada rejal kepada rotan 10 kali 100 kali ni? Mereka kata permulaannya begini. Lagu mana? Orang ada kedudukan, set elit, tak, set kayangnya berzina. Tak. Jadi bila kena igat, mula mesyuarat nak laksana tu rasa malu Allah. Ulama-ulama rasa malu Allah. Tak. Hakim rasa malu Allah. Lepas tu senyap. Lepas tu rakyat biasa di kalangan Yahudi berzina. Lalu mereka buat keputusan untuk tegakkan, untuk rejal. Marah. Orang-orang marah. Mana boleh taing set kayangnya tak kena, taing kita kena. Jadi berlaku perbalahan. Mula-mula gitu. Semua keadaan. Jadi bila berlaku perbalahan gitu, mereka duduk mesyuarat, ramai-ramai mesyuarat. Lagu mana buat keputusan? Kata putus lagu mana? Tolak hukum Allah. Tak ada. Itu keadaan dia. Dan ijma' dan mereka ayat pada Nabi, hukum kami semua sekarang ni ijma' kami ni supaya rotan kemudian malu kan, supaya Nabi buat lagu tu. Nabi tak peduli kan. Mana ada ijma'? Mana boleh pakar bila canggah dengan kitab Allah, dengan sunnah Nabi, tak boleh pakar belaka. Tak kira ijma' gapo pun. Sebab ijma' sebenarnya ijma' gapo? Ijma' ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah. Tak ada. Bukan ijma' ala khilaf, tak ada. Ya tak boleh. Ya benar-benar dalam Islam ni bila ijma' ni perkara yang tidak ada kaitan dengan kitab Allah. Hak ni baru boleh atas perkara tu. Tengok Allah Taala bagi tahu. Ni tu ayat ni, ayat yang sangat besar. Kullu yastawil khabis wat tayyib walau a'jabaka kasrul khabis. Walau kamu tengok ramai orang suka semua, walaupun kamu pelik tengok semua orang suka benda-benda khabis tu. Tetap tak sama. Tak boleh nak ikut kan. Fattaqullah, oleh kerana tu bertakwalah kamu kepada Allah. Bukan senang ni. Fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang cidik-cidik. Tengok ni, guna ulil albab sini apa? Ulil albab ni orang cidik yang tak terkesan dengan keadaan. Lub kita bagi tahu. Lubab ni apa dia? Dia butir. Macam butir moktal. Tak. Butir moktal macam butir dia. Dia ke tak? Pak duduk dengan isi dia, tapi butir dia tak terkesan dengan isi. Dia tu dipanggil lub tu. Kalau kita tengok wasata lah, dengan kulit dia luar tu hitam apa-apa, dia putih bersih. Dia tak terkesan. Dia sifat lub ni dia tak terkesan.
Betul Allah kita ni pada ya ulil amr, orang sini. Orang apa ni? Orang yang mana tak terkesan dengan keadaan. Dia hanya terkesan dengan apa? Dengan dalil. Dia terkesan dengan kewarasan, terkesan. Tak terkesan. Dia tak tergugak dengan apa dia? Dengan hebatnya satu orang itu dengan gini-gini tak terkesan. Yang dia terkesan dengan apa dia? Dengan dalil. La'allakum mudah-mudahan kamu berjaya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah Taala nasihat pada para sahabat. Jangan kamu duk tanya tentang satu perkara yang mana tidak ada di sebalik pertanyaan itu amal. Ni sebenarnya dia Nabi SAW sebab tu ayat ni sebab sahabat kita tanya Nabi satu hari tu Nabi kecek tentang perkara agama. Kemudian Nabi suruh sahabat tanya. Nabi kata tak tanya nak tanya apa pun. Tak. Jadi sahabat mari tanya. Tak. Mari tanya kepada dia. Ya Rasulullah, ayah aku siapa dia? Tak boleh lah kata. Ayah aku kau tanya. Dia pun nak tanya tu sebab apa? Sebab orang duk kritik dia, mu ni bukan ayahmu sebenar orang lain. Orang duk kata dia tak puas hati. Jadi dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dak tawar lagu tu Jadi dia pusum mak itu tanya benda lagu tu. Jadi Allah Taala turun ayat. Tak. Didik para sahabat. Jadi lepas tu sahabat kita berani tanya Nabi. Mana nak tanya ke pasti ke soalan itu di sebalik soalan itu ada amal dia. Ada amal lagu mana ya Rasulullah? Amal lagu apa yang membuatkan Allah Taala kasih Allah Taala saya ni? Nabi boleh bayang. Kalau tanya pas sahabat peringkat ni ada banyak dah ilmu yang amal tahu dah. Jadi mari dah soalan peringkat orang ngaji satu tahap tu. Dia jadi nak tahu benda tu benda ni. Banyak benar dah ngaji tinggi ni. Tak. Jadi Allah SWT larang. Tak siwi jadi macam orang Yahudi. Jadi kamu tanya satu benda yang mana kalau dijawab ke tak tasukum. Tak. Akan menyusahkan kamu. Dia ayat ni juga dikatakan dan asbab nuzul berkenaan dengan haji lah. Tak. Tanya haji, hanya haji. Sahabat kita tanya Rasulullah. Dia tanya amal ke tak? Untuk apa dia? Tahun ni ke? Haji ke? Tak. Wajib tu untuk setiap tahun ke? Setiap tahun ke ataupun sekali ke? Jadi pertanyaan dia tu kalau Nabi jawab dia bahaya. Kalau Nabi kata setiap tahun ke? Kita kena buat haji setiap tahun. Jadi bila Nabi sudah jelas-jelas berlaku dah dia pergi tanya kita ambil soalan lagu tu. Haji kena setiap tahun ke? Jadi jangan tanya lah benda-benda soalan tu bahaya. Sahabat kena didik para sahabat. Didik para sahabat. Sebab tu sahabat lepas tu kita tak berani tanya Nabi dah. Tak. Dekat orang belakang senyap belakang Hatta Abu Bakar, Umar pun, Sayyidina Ali pun. Jadi bila nak ditanya Nabi bila mari Arab Badui saya Arab Badui sahabat pakat beri soalan. Mari tanya soalan ni tanya soalan ni. Sebab orang Arab Badui Nabi tak marah. Arab Badui Nabi tak marah. Wa in tasalu anha hina yunazzalul Quran tubdalakum afallah. Kalau kamu tanya ketika mana Quran diturunkan, kemudian dizahirkan benda ni akan menyusahkan kamu. Lepas dah Allah Taala maafkan kamu. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyabar. Qad sa'alaha qaumin qablikum. Sesungguhnya kaum sebelum kamu dah tanya seperti mana soalan kamu begini. Lepas tu Allah Taala bagi tahu, kerana banyak sangat tanya, mereka tak nak buat. Lepas tu mereka khilaf dengan Nabi mereka, jadilah mereka kafir. Asalnya gitu. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Rasul tak bagi tahu ni, Allah Taala mudah dah. Sebab tu Nabi dalam hadis kan, Nabi riwayat dah kan. Allah Taala sudah jelas dah hujat haram halal. Dah apa Allah SWT dia tu, maka Allah Taala biar pada kamu. Jangan duduk pergi cari-cari, duduk korek lagi. Tak jadi banyak masalah. Ketika mana Quran diturunkan. Mana Allah Taala nak didik para sahabat kan supaya terima daripada Nabi. Jangan jadi seperti Bani Israel kan. Bani Israel riwayat pada Nabi, wahai ya ayuhan nabi, surah Baqarah kan. Ib'as lana malikan. Tolong nanti suaranya. Dia pula arah Nabi. Jangan jadi. Tak. Jangan kita mendahului Nabi. Tak. Jadi sahabat telah ditarbiah. Ayat-ayat begini kan menyebabkan sahabat tunggu arahan daripada Nabi. Dan sahabat telah berjaya. Sebab tu agama yang sampai pada Nabi melalui para sahabat kan mudah. Kita pelik-pelik ni bukan daripada sahabat, bukan daripada Nabi kan. Tak. Kalau amalan itu mari daripada Nabi, daripada para sahabat. Mudah agama kita. Wa ma ja'alallahu min bahirati. Kemudian Allah Taala bagi itu tetap berkenaan dengan rakaat-rakaat amalan-amalan rakaat daripada orang Mekah ni. Allah Taala tidak pernah jadikan di kalangan bahirah, saibah, wasilah, ham, yang mana yang walakinnal ladzina kafaru yaftaruna Allah. Tetapi benda ni amalan-amalan ni direka oleh orang kafir. Guna nama Allah Guna nama Allah. Ni apa dia ni? Bahirah, saibah, wasilah, ham ni. Ini semua istilah-istilah yang dibuat oleh ulama-ulama Mekah tentang binatang-binatang ternakan untuk mengharamkan. Hak ni sekian-sekian beranak 7 kali. Ada kambing macam dengan apa dia? Wasilah ataupun bahirah. Tak, wasilah.
Dah beranak ni kali dah, kali ketujuh tu. Kalau tubik jatah kena lagu ni, kena bunuh dia. Ataupun kalau tubik jatah dalam tu ada tina, bebaskan dia. Macam-macam istilah. Dia benda ni sebab tu kita tak boleh nak buat kata putus. Sebab masing-masing kabilah dia beza. Sebab bagi rekod kan, bagi rekod. Sebab tu kalau kita tengok ulama tafsir kan, mana bahirah gapo dia, mana saibah gapo dia, mana wasilah gapo, mana ham gapo, kita ulama tak boleh buat kata putus. Sebab apa? Sebab beza. Zaman Nabi kita tu beza dah. Sebab apa? Sebab bagi rekod Sebab tu kita tak tahu sebenar-sebenar gini. Tak ada mana juga. Cuma tentu Nabi ayat saibah. Saibah ni apa dia? Mula-mula yang melakukan saibah ni siapa dia? Amr bin Luhai. Mula-mula ni yang menyesatkan orang Mekah ni. Asalnya semua mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Yang mula-mula bawa kesesatan apa dia? Amr bin Luhai. Dia yang ajar ni saibah ni. Unta sekian-sekian, yang beranak 7 kali ke, balik dari musafir sekian-sekian selamat ke, maka di apa dia? Dinazarkan untuk berhala kan. Jadi unta tu tak boleh naik, kena biarkan dia, bebaskan dia, tak boleh sentuh dia, tak boleh ambil susu dia, kena bebaskan dia. Ini rekan-rekan yang dibawa oleh ulama-ulama orang Mekah. Dia semua rekan dia nisbah pada Allah. Allah dia kata, Allah yang kata tak boleh makan. Bila tanya tak boleh, dia semua nisbah pada Allah. Dia mengharamkan apa yang Allah Taala tidak haram. Lepas tu bila orang tanya dia siapa dia haram, dia kata Allah. Mari mana mimpi macam mimpi Allah, mari mimpi macam-macam amalan. Semua gitu. Sebab Allah Taala begitu. Benda ni tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tak reti belaka. Wa idza qila lahum, bila dikata pada mereka orang lagu ni, ta'alu ila ma anzalallah, mari kita ikut apa yang Allah Taala buat turun kepada Allah, daripada Allah dan kepada Rasul. Qalu hasbuna, mereka jawab hasbuna ma wajadna alaihi aba, cukuplah kami ikut apa yang kami dapati oleh tak lebah kami. Ini bahaya ni. Sebab tu tak boleh tak lebah, bukan tak lebah dia, tak lebah kita. Kita lah ni tak lebah kan. Kalau tak lebah orang lain sesat, tak lebah kita tak sesat. Sebenarnya apa mana-mana tak lebah bawa ajar dia, tidak ada daripada Quran dan Sunnah, sesat belaka. Ada. Waktu semula cikgu. Anjay nak habis dah, kelima nak. Letih pula. Jadi Allah Taala bagi tahu kepada kita, tengok. Wa idza qilahum, ini kesesatan orang Mekah. Kesesatan orang jahilah dahulu. Bila mari daripada Allah dan Rasul, dia ajak mereka ikut, mereka kata cukuplah kami apa yang dia ajar oleh terlebah kami. Ini bahaya ayat ni. Dah tu kan? Tak lebah tidak akan dapat menyelamatkan kita. Kita cuma tak lebah, bukan datuk nenek moyang tak ada bagi kesan. Tak lebah bagi kesan. Setiap zaman ni dia ada tak lebah dia. Tak lebah. Dia semua orang ada tak lebah. Dia ada tak lebah, tak lebah, semua tak lebah. Tak lebah salafi pun ada tak? Tak lebah ni ada. Jadi semua tak lebah tak boleh ikut. Tak. Kena ikut apa dia? Ikut kitab Allah, ikut sunnah Nabi. Tak. Daripada kefahaman para sahabat. Ini selamat ni. Dan ni yang berlaku pada zaman Nabi diutuskan. Tapi kita nak beritahu kesan tak lebah. Kesan tak lebah ni, Nabi pun tak terkesan. Masyarakat ni merut dengan tak lebah ni. Tak lebah Yahudi, tak lebah Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah dihalal masuk Islam itu kerana tak lebah dia. Ambil Nabi sendiri dakwah. Orang Mekah dia ada tak lebah dia. Mana kita nak bagi tahu tak lebah ni dia bagi kesan. Bagi kesan besar. Semua dalam masyarakat kita ada tak lebah kita. Salafi ada tak lebah dia juga. Dia bukan masalah tak lebah ni oleh korang, oleh kita tak lebah juga. Tapi bila mari ujian tengok ni. Dia boleh mari gini ke Allah nak, gini ke Rasul nak. Kalau dia kata gini nak Allah nak, Rasul nak, mari dalil. Mari dalil. Dalil tu daripada kitab Allah, daripada sunnah Nabi, daripada sahabat. Kalau tak boleh mari dalil kan, tu buah tak lebah. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Walaupun terlebah mereka tidak tahu sesuatu yang benar berkaitan dengan wahyu. Wala yahtadun. Makna pendapat terlebah ni tidak ada kaitan dengan wahyu. Tidak kaitan dengan kajian berkaitan dengan wahyu. Tak ada. Dan mereka tidak diberi petunjuk. Oleh kerana itu ya ayyuhallazina amanu wa beriman alaikum anfusakum ayat. Alaikum, hendaklah kamu jaga diri kamu sendiri. La yadurrukum man dhalla. Tidak akan bagi mudarat pada kamu berkaitan dengan orang yang sesat bila kamu sudah berada di atas petunjuk. Ayat ni kena baca dengan daripada sebelum ni. Qul la yastawil khabith. Dia kait situ lagi. Tidak akan sama hak dengan batil, khabith dengan tayyib. Walaupun semua orang gitu belakang. Semua orang gitu belakang. Tak akan sama. Jadi bila kita ajak, tapi kena ajak dah. Nabi ajak dah. Tengok wa idza qila bila dia kata pada ta'ala ila manzal, tak boleh tinggal. Kita ajak mereka tak boleh pergi, tak tinggal juga kan. Gini berlaku orang. Dah. Lepas tu tak lepas kami pun ayat lagu ni. Dah. Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Wahai beriman,
alaikum anfusakum, hendaklah kamu jaga diri kamu sendiri. Jaga kamu, pastikan diri kamu berada di atas perintah Allah, sunnah Nabi. La yadurukum man dhalla idza taraitum. Tidak akan bagi mudarat pada kamu bila semua orang lagu tu berlaku. Selagi mana kamu berada di atas petunjuk. Sebab apa? Ilallahi marji'ukum. Kamu akan balik menghadap Allah belakang. Bagi Nabi Allah Taala akan bagi tahu. Sebab tu ayat ni kan, ayat ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum ni dia kait dengan kullu yastawi. Sebab suasana dia gitu dah. Suasana dia tu masyarakat semua gitu belaka, tok lebah gitu belaka. Tiba-tiba kita nak ajak Allah dan Rasul ni. Orang tak setuju belaka gini-gini dah. Tapi dakwah tak boleh tinggal. Sebab tu kata kalau dia tak berkami kan. Wa idza qila ta'ala tu dakwah kan. Bila dia kata pada mereka, mari kita ajak orang, mari. Tak kena buat. Kalau kita tak buat ni kita akan sesat. Kita ajak orang, mari taat pada Allah dan Rasul. Mari ikut sunnah Rasul. Mari semaya cara Nabi. Mari buat gini, mari gini-gini. Tak sih juga ya ayyuhalladzina amanu alaihi. Wahai beriman, hendaklah kamu jaga diri kamu. Tak, orang sesat tu agama tidak akan bagi mudarat pada kamu. Tapi dengan syarat idza taraitum, sekiranya kamu berada di atas petunjuk, tak, atas petunjuk. Ilallah. Sebab apa? Balik nanti kesudahannya kepada Allah belakang semua akan dikembalikan. Ketika itu fayunabbikum, Allah sendiri akan bagi tahu apa yang kamu semua buat. Allah Taala akan buat itu sendiri. Ayat sudah kita sambung insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana radina billahi rabbil alamin, Islam, Nabi Muhammad, Nabi wa Rasulullah, walhamdulillah.